Yang ini kita tengok pada bab ghibah. Al-ghibatu asyaddu minal qasd. Kalau disebut dalam satu hadis, ghibah ni asyaddu minal qasd, lebih buruk, lebih dahsyat. Apa yang kita tengok ghibah ni menyebut kejelekan, keburukan orang, ataupun apa yang dia tak suka lah. Ya, jadi bab ghibah pada bab yang ke-16. Jadi kita bacalah ya. Mudah-mudahan dia beri pencerahan, cahaya kepada hati kita lah dengan kita membaca, insya-Allah. Abu Laid Al-Samarqandi rahmatullahi alaihi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, "Idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad ibtabtah." Qila, "Ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Qala, "In kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah." Tahukah kamu apakah ghibah? Rasulullah bertanya. Ya. Rasulullah bertanya, tahu tak kamu apakah ghibah? Maka dijawab sahabat, qil qalu. Maka dijawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahuinya. Maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibah itu al-ghibah idza zakarta, apabila jika engkau menyebut, membincangkan hal keadaan saudaramu yang tidak suka hal itu disebut. Dia tak sukalah, ataupun kita menceritakan apa-apa kekurangan, keburukan dia, yang bila dia dengar dia tak suka, atau dibahaskan kepada orang lain, maka ia bererti ghibah padanya. Lalu ditanya, bagaimana kalau saudaraku betul begitu? Jawab Nabi SAW, jika betul engkau sebut itu benar ada padanya, maka itulah dia ghibah. Itulah dia ghibah. Tetapi jika tidak betul, maka itu dipanggil buhtan. Baha ta'lif nun, buhtan. Buhtan tu yakni buat kepalsuan, pendustaan, atau memburukkan nama orang. Buat cerita kan, ataupun dia lebihlah kepada fitnah lah. Kan dipanggil fitnah. Sebab tu sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada dosa membunuh. Sebab tu dalam kita membincangkan bab ghibah ini, dia merupakan satu dosa, tetapi dosa yang tidak diadili, yang tidak dimahkamahkan di dunia ni. Tapi dosa dia lebih dahsyat daripada membunuh. Sedangkan membunuh ada had dia, ada hukum dia. Kan? Ada mahkamah yang untuk diadili. Jadi mana dosa ghibah ni? Ghibah ni dalam hati. Dosa masalah apa? Dia panggil dosa syaitaniah. Dosa kesyaitanan, kan? Dalam bab hati ni kan. Kalau tentang dosa-dosa kaitan dengan zina, judi, kham dan sebagainya, itu dosa-dosa haiwaniat, dosa-dosa kehaiwanan, kan? Dosa-dosa nafsu, kan? Yang berlaku kerana nafsu. Nafsu lah juga. Yang ghibah ni pun sama juga sebenarnya kan. Tapi dia zahir, yang ini batin, yang dalam hati kita yang kita tak nampak, yang tetapi dia berlaku. Dia yang dilakukan. Menyebut baju orang itu pendek atau panjang itu bererti ghibah. Ya, menyebut orang itu pendek atau panjang, dia tak suka, maka jadi ghibah lah. Kan? Walaupun dia betul pendek, kan?
Tapi kalau sebut Ibrahim pendek kan, dia pun suka agak kan. Sehingga kan famous nama tu. Kan? Kita pun tak tahulah kan sejauh mana dia suka. Kalau kita selalu pula cakap dia pendek pun tak suka juga so. Jadi ghibah lah apa yang kita sebut, maka menyebabkan orang yang dengar tu dia tak dengar, maka dia panggil, dia tak suka, maka itulah dah ghibah. Abu Laith As-Samarqandi rahmatullahi alaihi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abi Najih berkata, balaghana anna imra'atan qasiratan dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu anha ma aqsaraha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ightabtiha qalat Aisyah ma qultu illa ma fiha qala zakarti aqbaha ma fiha. Ada seorang wanita pendek datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika telah keluar, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, alangkah pendeknya orang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau ghibah. Kata wahai Aisyah, dia panggil apa? Irtabtiha. Maka engkau telah ghibah dia. Maknanya engkau telah mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia. Maka saya tidak menyebut, kata Aisyah, saya tidaklah menyebut kecuali yang sebenarnya ada padanya. Sabda Nabi SAW, engkau telah menyebut yang paling jelek padanya. Engkau telah menyebut benda yang paling buruk yang dia bila dengar kau cik hati. Yang dia bila dengar, bayangkan bila dia dengar, kan, maka menyebabkan dia terasa hati. Itulah dipanggil ghibah. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan kita hari ini tentang percakapan saya lah hari ini. Kadang-kadang kita pun tak perasan, kadang-kadang mungkin kita gurau-gurau. Tapi dalam gurau tu kadang-kadang menyebabkan orang akan terasa hati. Kan orang akan apatah lagi zaman sekarang, kan, bukan sahaja di kalangan ahli dunia tetapi terlibat juga di kalangan ahli-ahli agamawan, ya Allah Akbar, ya. Zaman-zaman sekarang di dalam Facebook, walaupun dalam bentuk type tu dan sebagainya, itulah yang dikatakan tangan bercakap zaman ni. Zaman ni zaman tangan bercakap. Kan, macam mana kita nak bayangkan besok ada di akhirat jalan pakai perut, kan? Kita hari ni jalan pakai kaki. Begitulah juga kita pun bayangkan macam mana besok jalan pakai muka dan sebagainya, dan dalam keadaan yang akan dizahirkan. Zaman sekarang pun disebut al-muslimun man salimal muslimuna. Dan orang Islam itu tak selamat. Islam itu daripada apa? Daripada tangan dan juga lidahnya. Jadi disebut tangan tu bukan saja lidah itu bukan saja lidah saja hari ini, tetapi tangan pun bercakap-cakap, dia bernari-nari di atas media hari ini, bercakap tentang keburukan orang. Abu Laith As-Samarqandi rahmatullahi alaihi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lailati usra bi ila samai marartu biqaumin. Tu biqaumin tu bukannya baqaumin, biqaumin. Marartu biqaumin yaqta'un lahma min junubihim. Thumma yulqamunahu thumma yuqalu lahum kulu ma kuntum ta'kulunahu min lahmil akhikum. Faqulta ya Jibrilu man haula'i? Qala haula'i min ummatik al-hammazuna lammazuna al-muhtabin. Pada malam Isra ke langit, aku melalui satu kaum yang dipotong daging pinggangnya. Kalau disebut min junubihim ni makna daripada lahma min junubihim, dari di sisinya.
Di sisinya ni, maknanya kawasan-kawasan ni lah kan, pinggang di sisinya. Dia tak sebutlah kaki ko kan, tapi disebut di maknanya terjemahan kat situ kan, min junubihim tu di pinggangnya. Dipotong di bahagian pinggang dia, di sisinya, kemudian dimakankan kepadanya dengan kalimat, makanlah apa yang dahulu kamu makan dari daging saudaramu. Maka saya bertanya, ya Jibril, siapakah mereka itu? Jawabnya, mereka dari umatmu yang suka mengumpat ribah. Yang ini menyebut keburukan orang lain. Hammas, lammas, memperli. Ini kadang-kadang kan, ataupun dengan isyarat, atau lidah, atau dengan tangan. Kadang-kadang kita mengajuk-ngajuk kan. Kan apa orang tak suka kadang-kadang. Macam tu ada. Jadi juga tu ribah tu. Kan. Kadang baik macam ni aku. Apa-apalah yang tu dia panggil apa? Hammas lammas ni macam bahasa Arab macam itulah. Adalah kalimah-kalimah tu kadang kan. Kan. Kadang kita tak cakap, tapi dengan isyarat-isyarat kita kan. Macam-macam lah. Gaya-gaya kita kan. Bahasa isyarat dan sebagainya. Mempeli dengan isyarat atau lidah atau dengan tangan. Abu Laid Al-Samarqandi rahmatullahi berkata, saya mendengar ayahku bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manzili wa ashabuhu fil masjidi min ahli Suffah. Wa Zaid bin Thabit yuhaddithuhum bima sami'a min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ahadith. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا لزيد بن ثابت ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل إنا لم نأكل اللحم منذ كذا وكذا لكي يبعث إلينا بشيء من اللحم. فلما قام زيد بن ثابت من عندهم قالوا فيما بينهم إن زيدا قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مثلما لقينا فكيف يجلس ويحدثنا. فلما دخل زيد على النبي صلى الله عليه وسلم وأدى الرسالة قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم قد أكلتم اللحم الآن. فرجع إليهم فأخبرهم به قالوا والله ما أكلنا اللحم منذ كذا. فرجع إليه وأخبره فقال إنهم قد أكلوا الآن. فرجع إليهم وأخبرهم فقاموا فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم الآن قد أكلتم لحم أخيكم وأثر اللحم في أسنانكم فابزقوا حتى تروا حمرة اللحم فبزقوا الدم فتابوا ورجعوا عن ذلك واعتذروا إليه. Panjang sikit, tapi bolehlah kita baca-baca ambil perkataan lafaz matan Arab ni dalam hadis. Ketika Nabi SAW, kerana Nabi SAW, satu ketika Nabi SAW di rumah, sedang sahabat ahli Suffah. Ahli Suffah ni, kita tahu ahli Suffah ni ahli Suffah lah kan, daripada muhajirin yang miskin, ataupun kalau di Masjid Nabi tu ada satu lantai yang ditinggikan di zaman baginda Nabi SAW, ataupun tuan-tuan yang dah berkesempatan pergi ke Madinah kan, saya ni tak sampai lagi kan, imam tak sampai lagi, macam mana tak. InsyaAllah lah rezeki lah, insyaAllah tahun ni aku ada rezeki kan. Satu lantai yang ditinggikan. Dalam hadis Nabi dicerita sekitar lebih kurang dalam 80 hari, lebih kurang macam itulah. Ahli Suffah ni, daripada muhajirin yang miskin. Kadang-kadang mereka kena berkumpul, kadang-kadang tak cukup pakaian, makan, kadang. Begitulah ketika sedang sahabat ahli Suffah di masjid, dan Zaid bin Thabit menceritakan apa yang telah ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menghantar daging. Ada orang, kisah Zaid menceritakan
ada orang yang menghantar daging. Maka ahli Sufah itu berkata kepada Zaid bin Thabit, engkau masuk menghadap kepada Nabi SAW, katakan kepadanya bahawa kami sudah lama tidak makan daging. Supaya Nabi SAW mengirimkan daging kepada kami. Dan ketika Zaid telah berdiri dari mereka, maka bangunlah Zaid. Mereka membincangkan Zaid. Bila dalam satu kelompok tu, dia bagi tahulah kepada Zaid, jumpa dengan Rasulullah sekian-sekian. Bila Zaid bangun dan Zaid pergi, rupanya mereka membincangkan Zaid ni, maknanya mereka telah mengaturlah, macam itulah, mengatur Zaid. Inna lam na'kul Inna Zaidan qad laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan ketika Zaid telah berdiri dari mereka membincangkan Zaid. Mereka telah mengatakan Zaid itu telah mendapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kami dapat. Tetapi mengapa ia mengajar hadis kepada Nabi? Kan sama ya macam kita dengan dia. Macam manalah dia pula yang boleh jadi kepala mentolaah ni, macam itulah lebih kurang ya. Maka ketika Zaid telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan amanah orang-orang ahli Sufah itu, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zaid, katakan kepada mereka, kamu kini telah makan daging. Zaid ni kita tahulah kedudukannya di antara anak angkat kepada Rasulullah. Dia memang ada special sikit lah sebenarnya, ya. Sehingga kan bila datangnya keluarga dia, Zaid tetap nak bersama dengan Rasulullah. Itu kisah sebagaimana Zaid. Kamu kini telah makan daging. Maka segera Zaid bin Thabit kembali menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Mereka berkata, demi Allah, kami sudah lama tak makan daging. Maka kembali Zaid kepada Nabi SAW menyampaikan jawapan orang-orang ahli Sufah itu. Tetapi Nabi SAW tetap berkata, mereka kini telah makan daging. Maka kembali Zaid kepada mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan kepada Nabi SAW. Dan oleh Nabi SAW, kembali Zaid kepada mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan kepada Nabi SAW. Dan oleh Nabi SAW langsung dikatakan, sekarang kamu telah makan daging saudaramu sedang bekas itu masih ada di gigimu. Kan? Sebenarnya kamu dah makan daging, kan, sedangkan daging itu masih lagi terlekat di gigi-gigimu. Cuba ludahkan kamu agar dapat melihat merahnya daging itu. Kan? Hatta tarau humuratal lahmi. Merahnya daging-daging itu, maka ludah orang-orang itu berupa darah. Maka bertaubatlah mereka dan minta maaf kerana telah ghibah terhadap Zaid bin Thabit itu. Itu di antara mukjizat. Mukjizat yang ada ketika zaman Nabi SAW. Ada tak zaman kita ni berlaku? Mungkin kita pun tak nampak lah berlaku ghibah tu. Kan, tetapi tak adalah sampai kita kata ludahkanlah, kan, tak ada ludah, tak ada apa-apa sebenarnya. Dan itu merupakan mukjizat yang ada di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, terasa ingin yang membawa busuk, terasa angin yang membawa bau busuk di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bersabda, ada orang-orang munafik yang ghibah. Ini yang mengumpat orang muslimin, maka inilah tandanya bau busuk. Yakni Allah akan menunjukkan kepada kaum muslimin yang taat dan patuh kenyataan kebusukan dari apa yang telah dilarang oleh Allah kepada hamba-Nya. Mungkin kalau kalangan ulama' pernah mencerahkan juga tentang kadang-kadang sekiranya kita ni di antara orang yang mungkin jaga amal, kan, syaitan was-was tu kita boleh rasa bau. Syaitan was-was tu, kalau ni lah,
Tapi kita pun, saya pun sendiri taklah sampai tahap tu kot. Ya. Kalau betul-betul lah penghampiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang-kadang sesuatu tu Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan, bau dan sebagainya lah. Sebagaimana Nabi kadang-kadang bila dia bercakap dengan orang musyrik, bau hanyir syirik tu kan, bau busuk tu begitu kuat, hanya Nabi sajalah yang boleh menghidu baunya. Orang yang menipu kadang-kadang kan, bahkan kalau kita belajar mantik ke ataupun kita belajar yang dipanggil apa tu, apa orang yang selalu SB ni kan, apa nama tu, ilmu apa tu, dia tengok orang menipu tu dia tahu mata kalau cakap belah kiri ke apa, cara-cara trik-trik kan, nak tahu orang tu menipu ke apa panggil tu, saya pun dah lupa dah kan. Bahasa badan dia, gerak-gerak badan dia ke apa kan. Kalau orang belajar mantik, dia ni lah ya, dia boleh tahu keadaan seseorang tu. Ketika ditanya kepada seorang hakim, apakah hikmah dari busuknya bau ghibah itu? Jawabnya, di masa Nabi SAW, Allah akan membuktikan kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat ni lah, ini contoh lah ni, sahabat-sahabat ni kan. Sahabat-sahabat yang terlibat dalam perbuatan ghibah ni. Kalau sahabat-sahabat tak dicontohkan, kita pun tak dapat pelajaran kan. Sedangkan kita tak boleh mencela sahabat-sahabat ni. Jadi sebab mereka ni merupakan satu walking manual Islam kan. Nabi sebagai engineer dia datang macam mana nak menyelesaikan keadaan umat. Jadi sahabat-sahabat ni memang berlaku silap. Tetapi apa berlaku pada sahabat? Sahabat kata, maka bertaubatlah mereka dan minta maaf kerana telah ghibah kepada Zaid bin Thabit. Walaupun apa keadaan sahabat, kita tak boleh nak mencerca mereka. Di antaranya peperangan Siffin, peperangan Jamal kan. Walaupun perkara tu nampak macam tak baik, tetapi dia merupakan hikmah kepada kita yang duduk di akhir zaman ni. Jadi yang terlibat ni sahabat-sahabat lah juga yang terlibat ni. Macam Sayyidatina Aisyah tadi kan. Kalau Sayyidatina Aisyah tak kata macam tu, kita pun tak tahu yang tu ghibah. Dan maka di counter, dibetulkan oleh baginda Nabi SAW sebagai iktibar pada umat ini. Ketika ditanya kepada seorang hakim, apakah hikmah dari busuknya ghibah itu? Jawabnya, di masa Nabi SAW, Allah akan membuktikan kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Tetapi di masa kini, kerana banyaknya ghibah itu, kita ni dah bergulumang sebenarnya dengan ghibah, tak perasan, sehingga hidung kita telah berbau yang demikian. Sehingga hidung kita telah berbau yang demikian. Dan maka tidak basi lagi bau itu. Maka dah lali lah sebenarnya dari segi bahasa Indonesia kan. Maka dah lali, sebenarnya kita pun dah tak pandang mana bau ghibah dah. Sama sebenarnya. Dan sebenarnya kita terlibat dengan ghibah tu. Banyak ghibah di kalangan masyarakat ni. Menceritakan keburukan orang. Kan? Bahkan kadang-kadang bila cerita, datang pula yang satu orang ni, ditambah lagi cerita tu. Itu berlaku. Sebagaimana seorang yang pertama kali masuk ke tempat tukang samak, ia pertama kali tidak dapat tinggal dengan selesa. Di sana akhirnya dapat makan minum di tempat itu dan tidak merasakan bau apa-apa. Kalau kita masuk ke satu kilang yang berbau busuk, kan, masuk ke kilang lantun ke tak? Kan? Busuk lah mula-mula masuk, tapi dah sejam kat dalam tu, 2 jam dah berhari-hari, dah biasa kan, sampai busuk tu pun dah tak bau lagi dah. Kan, busuk tu pun dah rasa selesa gitu. Boleh makan, boleh minum, bagai semua kat dalam tu kan. Lepas tu kita keluar 3 hari je. Masuk balik dah bau busuk balik kan. Sebab apa? Macam itulah sebenarnya yang nak diumpamakan kehidupan kita hari ini. Zaman kita hari ini adalah zaman yang begitu. Kan mungkin bau tu setengah orang kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh nampak. Dia boleh rasa dan dia boleh bau dan dia boleh nampak lah. Kadang-kadang warna-warna tu pun dia boleh nampak keluar daripada mulut satu orang tu. Dia menipu dan dia membaca Al-Quran contohnya, keluarnya nur Al-Quran. Dia membaca hadis,
keluarnya nur hadis. Kerana hidung mereka telah penuh dengan bau itu. Ya Alhamdulillah. Ini tak lindunglah tuan-tuan. Keadaan saya kita hari ini penuh dengan keadaan. Kana Salmanu Farisi fi safarin ma'a unasin wa fihim Umar radhiyallahu anhu. Saya terus pada terjemahan lah. Masa kita ni maghrib isyak. Satu ketika satu ketika Salman Al-Farisi ini juga di antara sahabat yang besar lah, Salman Al-Farisi. Bersama sahabat-sahabat, di antara mereka juga adanya Umar radhiyallahu dalam berpergian, dalam satu safar lah. Dia kata apa? Dalam fi safarin, di dalam satu perjalanan. Tiba-tiba mereka berhenti dan berkhemah. Dalam perjalanan itu, maka rombongan sahabat ini, maka dia berhentilah dan juga dia berkhemah. Maka tidurlah Salman sedang kawan-kawannya pada masak-masak. Mungkin kita pun tak tahu apa masalah Salman, dia maka tertidur. Sedangkan kawan-kawan yang lain dia siapkan masakan untuk makan. Lalu ada beberapa orang berkata, dalam dia masak-masak yang dia khidmat ni tuan-tuan, dia khidmat, mulut tu pun berkata, apa maksud hamba ni, apa orang ni? Kan? Hanya mahu datang ke kemah yang sudah berdiri, yang sudah siap, dan makan yang sudah siap. Sedangkan Salman ketika tu tidur. Kita ni yang sibuk-sibuk masak berkocopot, kan? Apa ni, maknanya bertunggang langgang lah, kan? Bersungguh-sungguh masak dan sebagainya. Dan khidmat lah, dipanggil khidmat lah. Sebab tu khidmat ni satu perbuatan yang mulia. Dan orang khidmat ni dapat Allah. Sebab apa? Sebab apa yang dia buat tu, orang makan dan semua dapat ke akaun dia. Sebab tu nak jaga hati orang khidmat ni pun susah juga. Kadang-kadang bercakap lotih, bukan tak lotih kan. Tapi dia bercakap. Kan? Sebab tu kena ikhlas lah. Kena ikhlas. Ataupun orang kata khidmat kan. Khidmat masjid dan sebagainya. Kemudian mereka berkata kepada Salman, pergilah engkau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta lauk untuk kami. Maka pergilah Salman menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam permintaan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Salman, beritahulah kepada mereka bahawa mereka telah makan lauk pauk. Beritahu kat mereka sebenarnya dah makan, kata Nabi. Maka kembalilah Salman kepada kawan-kawannya dan memberitahu apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun berkata, kami belum makan apa-apa pun. Salman berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dusta dalam sabdanya. Sedangkan Nabi itu bersifat al-amin, kan? Mustahil Nabi berdusta. Sifat wajib bagi Rasul di antaranya amanah, kan? Lebih baik kamu pergi sendiri kepadanya. Maka pergilah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu telah makan daging saudaramu ketika kamu mempercakapkannya, iaitu ghibah. Padanya dia waktu sedang tidur. Waktu Salman Al-Farisi tidur, rupanya dia ghibah. Dia mengumpat lah. Dia mengumpat Salman ni. Tak tahulah, mungkin kata apa, dia tidur kerja ni. Tok ni masak apa semua, contohlah, kan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu ولا يغتب يبغضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Nabi membaca Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangka-sangka. Sebab sebahagian dari sangka-sangka itu dosa. Dan jangan menyelidiki kesalahan orang lain. Dan jangan ghibah, yang ini membincangkan hal orang lain,
setengahmu pada setengahnya. Apakah suka salah satu sekiranya makan daging saudara yang telah mati? Tentu kamu jijik dan juga tidak suka. Surah Al-Hujurat ayat 12. Berkenaan dengan ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan ribah. Ataupun setengahnya bersangka-sangkalah, bersangka-sangka buruk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Nazalat fi rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu wa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayat wala yabtab ba'dukum ba'dha, ayat yang dikatakan dia ba'dukum ba'dha, turun mengenai dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebabkan perbuatan sahabat ini menyebabkan ayat Al-Quran telah turun. Pada satu bepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur tiap dua orang kaya diamanahkan kepadanya sahabat yang tidak punya, supaya dapat membantu kepadanya dan ikut makan bersama keduanya. Bertepatan Salman diamanahkan kepadanya. Ini satu kisah juga ni Salman. Yang tadi tu waktu dia tidur, orang bercakap tentang keburukan dia. Kan? Maknanya apa yang sebenarnya apa yang dia tak suka lah. Apa yang dia tak suka bila kita bercakap, maka itu dipanggil ghibah ataupun mengumpat. Bertepatan Salman diamanahkan kepadanya dua orang. Dan pada hari itu Salman tidak membantu menyediakan keperluan kedua kawannya itu, lalu disuruh oleh keduanya, "Pergilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintakan untuk kami sisa-sisa lauk pauk." Maka pergilah Salman. Maka ketika Salman baru sahaja meninggalkan mereka, tiba-tiba kedua orang itu berkata, "Orang itu, andaikan ia pergi ke perigi, nescaya akan berkurang airnya." Satu ungkapan yang kita pun tak pastilah apa yang maksud pada ayat inilah. Kalau kat sini saya minta maaf lah dari segi apa maksud dia. Tapi dia bercakap tu tentang benda yang tak elok lah. Kan? Ni orang ni kan kalau dia pergi nescaya akan berkurang airnya. Apa maksud dia tu? Kan? Maka ketika telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diminta oleh kedua saudaranya itu. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila sampai kepada Nabi, maka Salman pun berkatalah apa yang diminta oleh saudara dia tu yang kedua tadi. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahu kepada keduanya bahawasanya kamu berdua telah makan lauk pauk. Bagi tahu dekat dia, dekat kawan dua orang tadi tu, sebenarnya dia dah makan lauk pauk. Dan ketika disampaikan oleh Salman radhiyallahu anhu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka segeralah keduanya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Kami tak makan lauk pauk, tak makan pun apa-apa." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya telah melihat merahnya daging dalam mulutmu berdua." Berkata keduanya, "Kami tidak punya lauk pauk daging dan tidak makan daging hari ini. Tak makan pun ya Rasulullah." Macam itulah yang kita kata kan. Maka Nabi SAW, sabda Nabi SAW, "Kamu telah membincangkan saudaramu, apakah kamu suka makan daging orang mati?" Jawab keduanya, "Tidak." Sabda Nabi SAW, "Sebagaimana kamu tidak suka makan daging orang mati, maka jangan membahaskan keburukan orang lain. Sebab siapa yang ribah pada kawannya, maka bererti telah makan dagingnya." Maka turun ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu ribah, yakni memburukkan sebahagian kamu ke atas sebahagian lainnya. Kalau kita tak tahu, tak payahlah cerita-cerita tuan-tuan. Kadang-kadang kita bersangka-sangkut orang ni, kita pun bercerita, dia tu memang macam tu kan. Dia perangai memang macam tu. Kan dia tu congeh sikit. Tu semua orang
semua kalau dia dengar tu tak suka. Kan? Hari ni berapa banyak pemimpin-pemimpin yang kita ribahan. Ya, tengoklah sendiri kan. Itu ribah lah tu. Nanti kan sampai satu kalau sompek kat sini kan. Sompek kan. Sompek kot. Apa sebenarnya yang dapat kepada orang yang diribahkan ni? Dan Al-Hasan Al-Basri diberitahu bahawa ada orang beritahu kepada Hasan Al-Basri. Dia beritahu bahawa ada orang fulan ni dia menceritakan, membincangkan kejelekanmu. Maknanya dia ribah padamu. Fahamlah tu sebab kalau kita kata kok ada orang mengumpet kau. Macam itulah, fahamlah. Maknanya tu ribah lah tu, benda yang tak baik lah tu. Maka langsung ia mengirim kepada orang itu setalam kurma. Dia dengar ya kau ada orang umpet aku. Tahu dia kirimkan setalam rutab kurma lah. Sambil berkata kepadanya, saya mendapat berita bahawa engkau telah menghadiahkan hasanahmu kepadaku. Rupanya orang yang ribah ni, kebaikan dia tu dia bagi kepada orang yang diribahkan tu. Buat amalan, baca Quran, kan, buat amalan sembahyang sunat, sembahyang dan sebagainya lah. Apa-apa amalan, bila kita ribah kepada satu orang tu, kita bagi kebaikan kita kepada dia. Kan, free-free je sebenarnya. Kan? Sebab tu saya pesan dengan anak saya, kalau nak ngumpet abah. Ngumpet abah ni kan. Biar pahala kau duduk madrasah tu dapat kat abah ni. Contoh je kan, aku nak mengumpet, jangan kau mengumpet orang. Jangan bercakap tentang guru. Guru tu kan sebab tu yang budak-budak kan kita tarbiyahlah sikit kan. Memanglah guru macam-macam lah. Kan, macam-macam keadaan kan. Kadang-kadang mungkin terlebih tu, mungkin terlebih tu, terlebihnya. Kan? Guru tu dia tak salah kalau kata kamu ni pemalas. Kan? Kamu ni kerja tak siap. Itu tak masuk dalam ribah tu lah. Tu sebab dia guru dalam ni. Tapi murid tu pula bila balik kata Ustazah ni mulut beza. Memang ribah tu. Jangan kita bercakap tentang apa sekalipun. Macam mana kamu menjaga mulut kamu bercerita tentang ibu ayah, jagalah macam mana kamu bercerita tentang guru-guru kamu. Memang guru-guru ni banyak kan. Banyak dia punya ni lah, tapi murid-murid kena jaga adab. Sebab kamu dalam tempoh belajar, jagalah yang pertama sekali kalau nak kan keberkatan. Sebab guru ni yang tahu permata ni, dia tahu macam mana dia nak potong permata ni. Kan permata pemotong permata. Kan guru yang boleh tahu macam mana talent murid ni. Kadang-kadang mungkin dekat orang lain ni tak berapa salah, tapi kat dia ni salah. Salah benar dia. Sebab dia tahu talent murid ni. Murid ni kalau dia olah macam ni dia akan jadi macam ni. Ini terutama pentarbiahan di madrasah lah. Kan? Sebab bukanlah kita nak mengkecilkan tempat lain pula. Sebab di madrasah ni dia punya kerohanian dia tu berbeza sebenarnya. Tuan, itu kena diakui lah. Kan? Berbeza kerohanian dia. Dan guru-guru pun kan tahap mereka pun kerohanian dia dengan amalan-amalan yang dia buat semua tu kan berbeza. Dia yang kadang-kadang tahu keadaan murid kan, dan juga potensi murid. Sebab tu kadang-kadang dia strict dia dan sebagainya. Jadi apa pun jangan kita menceritakan. Maka Hasan Al-Basri ni dia mengirim setalam rutab kurma hadiahkan kepada orang hibah dia. Sebab saya mendapat berita bahawa engkau telah menghadiahkan hasanahmu kepadaku. Dan maka saya ingin membalas hadiah itu. Kerana itu harap diterimalah sebab saya tidak dapat membalas yang sesuai dengan pemberianmu itu. Satu perkara, satu tarbiyah jugalah sebenarnya. Orang-orang cerdik pandai ni kan, untuk apa? Untuk mungkin salah satu niat dia untuk memberhentikan perbuatan yang dia buat itu, bahawa perbuatan itu walaupun salah, walaupun dosa, maka dia membalas dengan kebaikan. Menceritakan keburukan orang, menceritakan keburukan Hasan Al-Basri. Tak tahulah apa yang dia ceritakan.
maka dia balas juga dengan kebaikan. Ya, dengan harapan ya juga sebagai satu pendidikan jugalah, tarbiyah. Terasa deh. Maka mudah-mudahan dia pun bertaubatlah dengan perbuatan yang dilakukan. Ibrahim bin Adham menjemput makan beberapa orang, dan ketika makan bersama tiba-tiba mereka menyebut kejelekan seorang, maka berkata Ibrahim, orang selalu makan roti sebelum daging, tapi kamu kini makan daging sebelum roti. Makan daging dulu sebelum roti. Sebab apa? Mengumpatlah. Kita habiskan sikit ya. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, seorang hamba telah diberi suratan amalnya pada hari kiamat. Maka terlihat padanya hasanah-hasanah yang ia tidak berasa melakukannya. Bila dia buat kebaikan ni? Lalu ia bertanya, ya Tuhan, dari manakah hasanah-hasanah ni? Mana kebaikan-kebaikan ni? Mana datangnya pahala-pahala ni? Jawabnya, itu dari apa yang orang ribah engkau dan engkau tidak berasa. Ya. Dalam keadaan kita tak tahu, orang mengumpat kita. Ibrahim bin Adham berkata, wahai orang yang mendustakan, engkau bakhil, kau kedekut. Wahai orang yang mengatakan, orang yang mendusta, orang yang mendustakan. Wahai orang yang mendustakan, engkau bakhil, kedekut dengan kekayaanmu terhadap kawan-kawanmu, tetapi suka memberi dengan akhiratmu kepada musuh-musuhmu, maka engkau tidak untung kerana bakhil dan tidak terpuji kerana kemurahanmu. Ya. Bakhil, kedekut, tak nak bagi kekayaan kepada kawan-kawan, tapi suka pula memberi akhiratmu kepada musuh-musuh. Ada harta tak nak bagi, dipanggil bakhil. Tapi rupa-rupanya dengan amalan-amalan yang lain, akhiratmu kepada musuh-musuhmu, iaitu memberi akhirat pahala kebaikan kepada musuh-musuhmu, maka engkau ni nak dikatakan untung kerana bakhil. Kat dunia ni bakhil tak untung, dan juga tak terpuji kerana kemurahanmu. Kerana apa? Kerana perbuatanmu ghibah itu, kamu telah memberi hadiah ataupun memberi kebaikan kepada orang lain. Faham tak tu tuan-tuan? Ini majas lah. Ni satu ungkapan lah. Ungkapan yang kalau nak faham tu, kan ni bahasa-bahasa yang agak tinggi sikit lah. Ya, maknanya nak kata bakhil, terhadap kawan-kawan, ada harta tak nak bagi, tapi bagi kebaikan yang ada pada kamu tu kepada orang di akhirat besok. Macam tu yang lebih kurang. Seorang hakim berkata, ghibah itu sebagai lauk bagi para qura', dan jamuan orang-orang fasik, dan hiburan wanita, dan lauk pauk anjing-anjing manusia, dan tandas, iaitu tempat pembuangan kotoran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi para qura' ni, kalau dia melakukan, para qura' ni bukanlah secara maknanya bukannya sahaja dia ni baca Quran, disebut qura' ni kan, orang yang baca Quran ni, kalau dia melakukan ghibah, ghibah itu sebagai lauk lah pada dia. Kan, lauk yang apa tadi? Lauk daging tadi lah. Kan, dan jamuan orang-orang fasik. Kalau ada orang-orang fasik tu dah, orang yang berdosa ni dah memang jadi dia punya hidangan lah. Sebab kata tadi, sehingga kan bau-bau ghibah tu dah tak bau lagi dah. Sebab apa? Sebab dah jadi sebagai hidangan pada dia. Bergulumang dengan perbuatan ghibah, hiburan kepada manusia, jagalah. Ataupun lauk pauk anjing-anjing manusia ni, lebih kurang dikatakan orang yang suka jaga tepi-tepi kain ni lah. Kan, bukan anjing-anjing tu, anjing-anjing tak ada guna-guna disebut. Lauk pauk anjing-anjing manusia ni, orang-orang yang suka menjaga tepi kain orang yang tak ada dasarnya. Dan tandas, tempat pembuangan kotoran bagi orang-orang bertakwa. Jadi bila dia jaga daripada perbuatan ghibah, itu merupakan kotoran lah, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi sebagai renungan lah kita bersama-sama, sebagai panduan, sebagai kita punya pendinding perbuatan ghibah ni. Saya sendirilah pesan pada diri saya, jagalah kita punya pertuturan, jagalah kita punya hati kita ni.
dalam lubuk hati kita ni, mungkin kita tak bercakap kadang dari segi jauh daripada sanubari kita ni, ya, maka dia kadang-kadang menghasilkan yang kita tak perasan perbuatan ghibah. Wallahu alam, kita berhentilah pada setakat ini, ya, pada 3 hari bulan 6. Dan kita akan sambung nanti, ya. Nak baca ya sekali lalu ya, bolehlah ya tak kan. Tapi kita cerita-cerita lah sikit kan, kait-kait ya, apa yang termampu lah untuk dicerita. Wallahu alam. Semoga apa yang kita dengar ni menjadi benteng dan selamat kita daripada perbuatan ghibah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.